السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh kepimpinan masjid, sahabat-sahabat pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah, sahabat-sahabat muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kita berkumpul dalam rumah Allah ini bagi tujuan untuk kita merealisasikan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Atas dasar itu kita berkumpul untuk kita saling ingat mengingatkan sesama kita dan saling kita pesan memesan supaya kita berada di atas jalan kebenaran dan kita berada di atas jalan kebenaran itu dengan dalam keadaan kita bersabar di atas jalan kebenaran. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah. Kita masih lagi berkongsi, berbincang berkenaan dengan motivasi daripada surah As-Sajdah ini, iaitu dalam pertemuan kita yang lepas kita kongsikan berkenaan dengan beberapa motivasi, dan kita kongsikan berkenaan dengan motivasi pertama daripada surah As-Sajdah, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah As-Sajdah ini, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang penciptaan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa, nak menunjukkan kepada kita bahawa segala perbuatan perkara kita sama ada dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk kehidupan akhirat kita, perlu kepada perancangan, perlu kepada planning. Apa yang kita nak sebut perancangan ke, strategi ke, marketing ke dan sebagainya, sebutlah. Yang penting dalam kita duduk di dunia ni, kalaulah kita ni perlu kepada strategi, perlu kepada perancangan, maka begitu juga dengan kehidupan kita di akhirat, perlu kepada perancangan. Dia tak boleh hanya kita katakan, ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang tu macam mana, maka macam tu lah. Dan Allah takdirkan masuk syurga lah dia. Dan Allah takdirkan masuk neraka lah. Kita tak boleh berserah begitu. Kerana kita bukan berakidah Jabariyah. Iaitu berakidah maknanya Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya mempengaruhi dan juga mengurus tadbir kehidupan manusia. Kita juga bukan berakidah Qadariyah, yang mana Allah tentukan, berikan kepada kita untuk kita memilih seluas-luasnya pilihan kita. Tidak, Allah tidak serah kita memilih 100%. Allah Subhanahu wa taala tidak mentadbir urus kita ni 100% secara zahirnya. Secara hakikatnya memang 100% semuanya Allah tadbir. Tetapi Allah bagi pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, Allah kata silakanlah. Siapa nak kufur pun silakanlah. Nah, liyahlika man halaka an bayyinah. Siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, halaka ni makna dia kita katakan musnah. Kalau bahasa kasar dia, siapa nak mampu dengan celik. Siapa nak hidup dengan celik. Begitu kalau bahasa kasarnya. Tak. Kalau hang nak mampu dengan kebenaran. Nak mampu sangat kan.
Itu kalau kita katakan bahasa kasar. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Dalam surah At-Taubah itu Allah Subhanahu surah Al-Anfal Allah Subhanahu taala sebut begitu. Nak hidup biar cerdik, hidup biar celik. Tengok betul, tengok dia punya fakta, hiduplah. Siapa nak dia panggil nak mati, nak kita kata apa nama ni, nak pi masuk ke lubang cacing ke lubang mana sekalipun lubang neraka, biar cerdik gitu. Biar celik mata, biar tahu. Memang masuk neraka ni. Masuk neraka, pergi masuk neraka. Baik. Jadi kita ni bukan berakidah Jabariyah. Bukan berakidah Qadariyah. Tetapi kita ni ahli sunnah wal jamaah. Di antara keduanya. Ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita memilih. Ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan begitu, tak boleh nak ubah. Dan kita ni antara dua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Jadi dalam kehidupan ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita memilih. Tapi penentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh sebab itu, kita dalam agama kita pun perlu kepada perancangan sebagaimana kita ni dalam kehidupan di dunia. Baik. Sebab itulah kita katakan orang yang gagal sebenarnya ialah mereka yang gagal untuk merancang. Kalau dunia kita boleh guna slogan gitu, maka kenapa akhirat kita tak boleh guna slogan tu? Nah, mereka yang gagal di akhirat sebenarnya adalah mereka yang gagal nak merancang kehidupan akhirat. Nah, baik. Kita katakan apa dia? Jalan-jalan ke syurga. Antaranya apa dia? Duduk dalam majlis ilmu ni, semua kita tahu bahawa Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang salaka, menyusuri, makna lalu jalan yang orang dah lalui sebelum daripada ni untuk apa dia? Cari ilmu. Nak cari ilmu, ada cara dia, ada laluan dia. Mana-mana orang yang menyusuri jalan tu, lalu jalan tu, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk ke syurga. Semua orang tahu benda tu. Semua orang tahu. Baca. Ada baca. Tak. Pernah tengok kat mana-mana? Pernah tengok. Pernah dengar ustaz bagi tahu? Pernah dengar. Tapi bagaimana tindakan kita? Rancang ke tidak nak duduk dalam majlis ilmu? Bukan semata-mata macam kita duduk di masjid ni saja. Kita pun boleh mendengar majlis-majlis ilmu. Boleh tadah telinga. YouTube banyak. TikTok pun boleh sekarang ni. Nah, bukan sekadar nak berjoget aja kita dalam TikTok. Daripada kecil sampailah kepada datuknya nak berjoget aja, nak tengok orang berjoget aja dalam tu. Tak? Bukan tu saja. Nak kepada ilmu pun boleh dalam tu. Berada pada pilihan kita sendiri. Tangan kita yang menentukan. Baik. Kita tahu semua tu, tahu. Dan boleh kita duduk dalam majlis ilmu ni kata Allah SWT banyak benda kita tahu. Kita tahu. Tapi merancang ke tidak nak duduk dalam majlis ilmu. Kita peruntukkan masa ke tidak? Syabas dan tahniah tuan-tuan yang boleh merancang masa tuan-tuan antara maghrib dengan isyak duduk di sini. Walaupun mungkin di sana kita ada keperluan. Tak ada orang yang tak ada keperluan. Tapi perlu korbankan. Kerana hidup adalah pilihan. Kita boleh memilih nak duduk dalam majlis ilmu ataupun nak duduk kedai mamak. Kita boleh memilih nak duduk dalam majlis ilmu ataupun kita nak lepak ke mana-mana. Kita boleh memilih nak duduk dalam majlis ilmu ataupun kita nak luangkan masa kita daripada maghrib sampai isyak, tengok TikTok, tengok Facebook, tengok WhatsApp. Boleh memilih hadir. Nah, baik, kita yang menentukan tu. Baik, oleh sebab itu, dalam awal-awal surah As-Sajdah ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita supaya kita ni merancang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan perancangan penciptaan langit dengan bumi dalam tempoh 6 masa, walaupun Allah mampu nak buat sekelip mata. Sekelip mata boleh buat? Boleh buat. Tetapi Allah buat dalam tempoh 6 masa. Ataupun fi sittati ayyam. Ada ulama terjemahkan dalam tempoh 6,000 tahun. Kerana satu hari, sittati ayyam diterjemah sebagai 6 hari. Kalau 6 hari maknanya di sisi Allah. Ta'ruju fi ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Alfi sanatin mimma ta'udun ka alfi sanatin wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Allah seumpama 1000 tahun pada bilangan kamu. Jadi Allah cipta langit 6 hari maknanya 6,000 tahun kata ulama. Tapi kita tak tahu 6 hari itu adalah 6 hari kiraan Allah ataupun 6 hari pada
penciptaan kita dah ataupun kiraan masa manusia dah. Wallahu alam. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada manusia bagaimana penciptaan langit 6 masa, dalam tempoh 6 masa ada perancangannya. Begitu juga manusia perlu merancang dalam kehidupan dia, lebih-lebih lagi kehidupan agama. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut motivasi yang kedua yang boleh kita dapati daripada surah As-Sajdah ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia berkenaan dengan kehidupan di akhirat. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang manusia ni perlu merancang. Perlu merancang. Kalau kehidupan dunia, rancanglah kehidupan dunia supaya sesuai dengan kehendak agama. Baik. Pada rukuk yang kedua, kalau kita baca Quran Mushaf Hindi dulu, dia ada huruf Ain tu kan. Ain tu maknanya dia tanda rukuk. Apa dia rukuk? Maknanya kalau dalam solat tarawih, tuan-tuan dalam solat tarawih, tuan-tuan boleh bilang satu juzuk tu ada berapa? 20 kita sembahyang tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Ada lebih kurang 20 rukuk. Satu juzuk tu 20 rukuk biasa. Satu juzuk 20 rukuk. Baik, satu rukuk itu adalah satu plot cerita yang Allah nak sebutkan. Itu dia panggil pembahagian cara Mushaf Hindi. Cara ni tak ada dah. Mushaf Uthmani versi Madinah kita sekarang ini, dia hanya ada apa dia? Maqra'. Dia panggil Maqra'. Ada hizib. Satu juzuk ada 2 hizib. Satu hizib ada 4 bahagian. Jadi satu juzuk tu ada 8 pembahagian. Sebab 8 rakaat. Ada solat kan? Ada solat paling minimal 8 rakaat. Itu dia. So, maknanya ada 8 hizib. Apa nama ni? Ada 8 dia punya 8 tempat berhenti ataupun dibahagikan kepada 2 hizib. Satu juzuk 2 hizib. Satu hizib 4 bahagian. Baik, jadi ada 8 bahagian. Sesuai dengan kalau nak sembahyang panjang-panjang, kita sembahyang 8 rakaat tu, satu rakaat tu panjang. 2 muka surat. 2 muka surat. Tapi jaranglah kita ni kalau sembahyang 8 rakaat pun kadang-kadang wadduha je baca ni satu rakaat tu. Tak? Cepat siapnya. Bila cepat siap, cepatlah makan morehnya. Begitu kan. Tapi sebenarnya bukan moreh tu. Kita nak qiyamul lail buat saat lagi kan. Perlu rehat juga. Itu husnuzon dah kita pada orang tu kan. Baik. Walau bagaimanapun, dalam rukuk ini, pembahagian rukuk tuan-tuan boleh rujuk pada Mushaf Hindi. Cetakan India zaman-zaman dulu. Mushaf Hindi dia panggil. Jadi, dia ada rukuk huruf Ain tu. Tanda huruf Ain. Huruf Ain daripada satu Ain kepada Ain berikutnya adalah satu cerita. Satu bentuk kita katakan episod. Siri. Cerita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah ni kita dapati pada rukuk yang kedua, permulaan rukuk yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bagaimana kehidupan akhirat. Pertama Allah sebut tentang perancangan kita nak rancang untuk kehidupan di akhirat ni. Yang kedua Allah sebut bagaimana kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ni kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam rukuk yang kedua terbahagi kepada 2 kumpulan manusia. Iaitu apa dia? أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا. Allah SWT sebut antaranya orang yang beriman. Adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Maknanya orang yang rosak. Allah SWT tak sebut tentang orang kafir. Tak. Allah sebut tentang orang yang fasik. Yang mana fasik ni maknanya dia rosak. Rosak apa dia? Bukan rosak kehidupan dia. Tidak. Tapi rosak agamanya. Rosak agamanya. Allah tak bincang kehidupan dunia. Sebab dunia ni tak ada apa bagi Allah SWT. Jadi Allah nak sebut tentang orang yang rosak kehidupan agama dia. Itu yang Allah nak bincang. Sebab apa dia? Sebab akhirat nanti yang dikira ialah keagamaan. Keimanan seseorang. Sebab tu Allah sebut. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Allah kata tak sama. Baik. Semua kita tahu. Fasik tu makna dia apa? Beriman tu makna dia apa? Kan? Baik. Dan kita tahu kesudahan bagaimana orang yang di sana. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na
Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah SWT kata, kalaulah kalian boleh tengok golongan yang berdosa pada hari akhirat nanti, nakisur usihim, tunduk kepalanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tunduk tu barulah mengaku, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami dah tengok dah dengan mata kepala kami. Wa sami'na, dah dengar dah pekikan neraka, orang dalam neraka. Orang yang kafir kan masuk awal. Orang yang kafir masuk awal. Kan neraka, tak payah dia boleh melepasi touch and go pun tak payah touch and go dah. Ada RFID kot, tak ada dah RFID. Terus masuk, tak ada dah. Dia panggil memang VIP masuk ke neraka. Tak ada kena soal banyak dah, masuk neraka terus, nak silakan. Nah, baik. Ini VIP neraka punya orang dah masuk awal dah. Cuma ni saja. Golongan yang fasik, kerana timbangan dia, kerana belum pada mahsyar, selepas pada mahsyar ada mizan. Yang mizan tu, yang hisab, yang tu masih lagi ada golongan-golongan fasik. Yang kafir apa semua tu, masa duduk pada mahsyar, dah diheret dah. Dah. Neraka dah datang ambil dah dia punya penghuni dia. Baik. Yang ni, absarna, tengok dah. Tengok dengan mata kepala. Yang semua golongan kafir apa semua diseret masuk neraka. Yang musyrik apa semua, penyembah berhala semua masuk neraka. Diseret masuk. Dan dah dengar dah pekikan-pekikan dalam neraka. Farji'na na'mal salihan, kembalikan ya Allah. Masa itulah minta nak kembalikan. Minta nak kembalikan. Memang semua kita tahu bahawa yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Masa itulah Allah SWT kata dah tukar dah. Bumi yang kau diami, langit yang menaungi dirimu di atas kalian semua, dah tak ada dah. Tubaddalul ardu. Bumi dah dipertukar dah. Dan juga langit pun dah bertukar dah. Tak ada dah. Yang dulu-dulu tak ada dah. Permulaan pertukaran di mana? Baitul Maqdis. Kan? Baitul Maqdis ada tempat berlakunya pertukaran pertama langit dengan bumi. Berlakunya dia punya kiamat apa semua tu, di Baitul Maqdis yang awal-awal. Jadi siapa nak awal-awal kiamat apa semua nak tengok macam mana, pergi Baitul Maqdis sajalah. Tunggu kat situ kiamat berlaku macam mana. Tak? Kalau nak itu, kalaulah kita nak pergi, sekarang ni pun payah nak pergi. Orang yang ada kaitan dengan perjuangan rakyat Palestin, confirm tak boleh pergi dah. Kena sekat dah. Blacklist dah. Mamat ni tengok, muka ni memang muka yang ada kaitan dengan NGO mana-mana yang perjuangkan rakyat Palestin. Tak, confirm lah. Memang tak luluh nak pergi Palestin, nak pergi Baitul Maqdis. Ni kita ni kemungkinan. Tak, yang luluh, boleh duduk di sana. Sebab apa dia? Sebab Nabi SAW kata apa dia? Wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah, dengan sebab Tuhan hamba sebut tentang kiamat begitu, tentang tanda kiamat, tentang tu, tentang dan sebagainya, fitnah di muka bumi. Apa pesanan kepada kami, wahai Rasulullah? Kata Nabi, alaikum bi Baitul Maqdis. Duduk di Baitul Maqdis, kata Nabi SAW. Ada? Dekat dengan kiamat, tengok, hara apa semua, usaha pergi Baitul Maqdis. Boleh pergi ke tidak? Kita yang tak ada apa kaitan dengan NGO apa semua yang Palestin, boleh pergi je. Ada? Kami yang ada kaitan ni memang blacklist awal sampai sekarang. Saya pun kena blacklist tuan-tuan. Tak boleh nak pergi dah. Tuan-tuan boleh pergi. Pergi ya? Duduk di sana. Mana tahu kahwin dengan orang sana. Ramai di sana janda-janda apa semua kahwin dengan orang sana. Kita ada seorang rakyat Malaysia duduk di Gaza sana kan. Nadir An-Nuri. Kahwin dengan janda beranak 6 sana tu. Duduk heboh, kahwin kawasan sini dah seronok. Nak anak pergi kahwin kat sana. Alhamdulillah, insya-Allah dapat. Ya tak? Tu dia membela janda-janda apa semua tu pahala besar. Pergi sana insya-Allah. Tu dia kan. Kalau isteri-isteri yang kata suami nak kahwin, bang saya izinkan kahwin dengan rakyat Palestin sana ni. Berjuang kat sana. Boleh para isteri benarkan begitu dah. Kalau nak suami nak kahwin apa semua benarkan begitu. Ya tak? Sebab satu jihad juga tu. Kerana kita menanggung nafkah kepada janda-janda dan juga anak-anak yatim di sana. Begitu. Tak? Sebab sekarang ni isu dia banyak. Banyak apa dia isu dia? Banyak kita katakan sumbangan kita di sini tak sampai ke sana. Isu dia banyak. Ya, banyak semua. Ketirisan sumbangan tadi. So, kita pergi sendiri duduk di sana sendiri. Mudah lagi kan? Itu dia. Jadi boleh berulang alik kot. InsyaAllah lah kot.
Sehingga apa dia? Sehingga tak dapat dikesan lah. Kalau dikesan oleh Israel kata, oh dia ni bawa bantuan. Kena sekat pula anaknya. Baik. Jadi sahabat-sahabat, muslimin muslimat sudah dimahimati Allah. Kata Nabi, alaikum bi baitil maqdis. Kalau akhir zaman nanti, bila ada fitnah, oleh kerana Baitul Maqdis ni tempat yang akan berlaku ardul mahsyar wal mansyar. Pertama akan berlaku pada mahsyar di situ, begitu juga akan dibangkitkan manusia pun di situ yang pertamanya. Duduk di situ. Kalau mati di situ insya-Allah. Baik. Jadi golongan fasik, golongan yang berdosa pada hari kiamat ni minta untuk dikembalikan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yauma tubaddalul ardu. Pada hari ni tak ada dah. Dunia yang kau diami hari itu tak ada dah. Nak duduk kat mana? Langit pun tak ada dah. Baik. Jadi, minta lagi. Bunyi lagi. 1000 tahun lepas pada tu, barulah Allah dengar pula permintaan. Farji'na na'mal salihah. Lepas 1000 tahun, baru Allah dengar. Maka jawapan daripada Allah apa dia? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Qala kalla. Innaha kalimatun huwa qainuha. Allah SWT kata, bohong aja. Innama kalimatun huwa qainuha. Yang kau ucapkan tu, yang ungkapkan tu hanya kata-kata aja. Kalaulah Allah takdirkan bumi tu ada lagi, Allah kembalikan balik bumi tadi. Innama kalimatun huwa qailuha. Saja je, ngomong aja kata orang tu. Orang Indonesia kata omong kosong. Tembang aja ni. Tembang kari kata orang. Jadi kalau Allah kembalikan, confirm dia akan jadi jahat balik. Takkan Allah tahu. Ya, Allah tahu. Allah tahu apa nama ni semua daripada qabla an yakun. Allah tahu sebelum berlaku pun Allah dah tahu dah. Akan berlaku, lepas berlaku pun Allah tahu dah. Kita semua akidah kita macam tu kan? Ya, akidah kita begitu. Oleh sebab itu Allah SWT kata, ni sembang aja ni. Ini sembang aja. Di dunia pun sembang, sampai di akhirat pun dia nak kelentung Allah SWT lagi. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Allah pun dia nak tipu. Orang beriman memang dah lama kena tipu dia. Orang yang beriman di muka bumi ni, banyak kali kena tipu dek mereka. Ya, banyak kali kena tipu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Allah kata, Allah pun dia nak tipu. Orang beriman, apatah lagi, dah lama dah kena tipu. Pun orang beriman, asyik kena je. Kan? Baik. Kehidupan di dunia ni, orang beriman memang banyak kali kena tipu. Ya, memang itu ujian orang beriman. Tapi orang beriman tetap lurus. Nabi SAW sebut, orang mukmin, orang Islam ni, ala syurutim, tetap pegang janji. Allah SWT suruh kita pegang janji. Pegang janji. Walaupun orang tipu kita banyak mana sekalipun. Tak? Kita kena jeruk leher berapa kali pun. Nak buat macam mana? Memang itu ujian kita. Tapi kita tetap pegang pada janji. Kita tidak akan mungkiri. Tak akan mungkiri. Aufu bil uqud. Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu. Aufu bil uqud. Bila kau dah berjanji. Nabi daripada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah pun. Kita katakan. Apa nama tu? Abu Jandal. Abu Jandal yang baru sampai daripada Mekah ketika Nabi melakukan perjanjian Hudaibiyah. Elok aja Nabi tanda tangan, Abu Jandal pun sampai. Sampai di Hudaibiyah. Maka nama apa dia? Suhail bin Amru. Suhail bin Amru kata, wahai Rasulullah, ni perjanjian kita yang mengatakan mana-mana orang yang lari untuk berlindung di kem Muhammad, maka kena serahkan balik kepada kami orang Mekah. Ni, tengok Abu Jandal ni, baru sampai ni. Maka kena serahkan kepada kami. Walaupun dia Islam, dia lari kepada kem, kem kami, nak pergi kepada kem kamu, wahai Muhammad. Serah kepada kami. Nabi kata, serah ambil. Walaupun umat Islam masa tu tak puas hati. Umar bin Khattab, ni, tarik pedang dah ni. Nampak kecil besar je Suhail bin Amru. Wahai Rasulullah, kenyik mata je. Aku pancung je Muhammad ni. Tapi oleh kerana al-muslimun ala syurutihim. Orang beriman. Orang Islam tetap pegang pada janji. Tak berkhianat, tak khianat. Walaupun tahu. Menyebabkan apa dia? Orang tengok, wahai Rasulullah, orang kita ni baru sampai. Baru melepaskan diri daripada cengkaman kafir Quraisy tu. Takkan kita nak serahkan balik kepada dia? Ya, kata Nabi, sebab perjanjian. Pertikaikan. Tak? Ramai umat Islam tak puas hati. Tak puas hati
hati kita ni. Berat sebelah ni. Macam mana Nabi boleh terima perjanjian berat sebelah ni? Nah, Umar bin Khattab jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, kita ni orang betul kan? Ya, orang betul. Bukankah kalau kita berjuang, kita mati syahid, kita masuk syurga? Ya. Mereka tu kalau kita berperang dengan kita, mereka mati masuk neraka. Ya. Tapi kenapa kita nak terima perjanjian ni? Nah. Itu dia. Tapi apa yang disebut? Huwa Rasulullah. Dia tu Rasulullah. Tu kan. Dipimpin oleh wahyu. Begitu juga kita umat Islam sekarang ni. Kalau agama kata begitu, begitu. Agama kata begini, begini. Kita tak akan khianati. Selama mana dalam ruang lingkup agama. Tapi orang duk buat main kat kita. Ya, kita ni macam bola ditendang sana, ditendang sini. Ya, memang itu ujian kita. Tapi kita tak akan khianat perjanjian. Siapa yang khianat? Orang yang berjanji dengan kita yang khianat. Dah. Itu dia. Kalau ada juga yang khianat di kalangan umat Islam, itulah dipanggil al-munafik. Ayatul munafik salatun. Idza ahada ghadar. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji mungkin. Ayalah. Nah. Tapi berjanji itu kan menyebabkan kita fikir agama. Wa in janahu lis-silmi fajanah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika ada orang hulurkan tangan untuk berdamai dengan syarat-syarat yang kita katakan agama benarkan syarat begini, agama benarkan syarat begini. Fajanah laha. Maka terima dia punya salam perdamaian tu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal pada Allah. Begitu. Dah? Kita sebab itulah kadang-kadang kita kata apalah dulu kata lain sekarang lain. Orang nak hulurkan tangan perdamaian kita kena sambut. Kalau berdamai. Nah, begitu ajaran agama. Melainkan kalau menyebabkan agama kita tu diinjak-injak, kita berdamai agama diinjak. Itu lain. Nah, kena fikir balik. Kena apa dia? Fambid ilaihim ala sawa. Kita akan sebut secara terang-terangan. Sekarang apabila awak telah langgar perjanjian, maka di pihak kami sudah pun terbatal perjanjian. Kena isytihar. Bukan main langgar gitu, tidak. Diisytiharkan. Kita dah tak ada perjanjian antara kita. Kena isytihar begitu. Ya, ada cara dia. Tidak. Baik. Walau bagaimanapun, itu di bawah pimpinan-pimpinan. Nanti kita akan baca nanti, dalam pimpinan rukuk yang ketiga nanti, bagaimana pimpinan agama, pimpinan umat Islam, siapa yang kena memimpin. Nanti walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i. Nanti kita akan baca ayat tu. Walau bagaimanapun kita nak sebut di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah sebut pada rukuk yang pertama tentang perancangan kehidupan kita, maka kehidupan kita yang sebenar bermula di akhirat nanti dengan kematian kita. Kehidupan sebenar bermula selepas kematian. Orang yang merancang sebelum daripada ini, maka dia akan, perancangan dia akan dilihat oleh Allah dan membawa hasilnya di akhirat nanti. Baik. Oleh sebab itu, Allah SWT kata, dua je kumpulan yang akan berada di akhirat nanti. Allah tak bincang kafir apa semua, tak bincang dah. Allah bincang tentang orang mukmin, orang yang mengaku Islam. Sama ada betul-betul berjalan di atas landasan agama, ataupun berjalan mengikut hawa nafsu dia. Baik. Jadi Allah cerita apa dia? Kalaulah kamu boleh melihat suasana di hari akhirat nanti di kalangan mereka yang berdosa, tunduk kepada Allah SWT, tunduk di hadapan Allah, dan mereka minta untuk dikembalikan ke dunia kerana mereka berjanji. Mereka kata mereka akan melakukan perkara-perkara soleh. Inna muqidun, kerana masa ni dah yakin, dah baru yakin masa sekarang di dunia tak berapa nak yakin. Orang sebut kan, bila duk sebut pasal akhirat, syurga neraka, ada kata-kata sini. Ustaz, memang gitu aja, tak ada benda lain yang disebut ni. Syurga neraka, halal haram. Tak maju dunia ni katanya. Kan? Ada kata-kata begitu. Ramai kita dengar begitu. Kan? Alah kalau jenis kolot pemikiran, tak maju lah kita ni. Tak? Tu dia asyik fikir syurga neraka. Candu masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata begitu di akhirat nanti Allah dah cerita dah. Apa dia? Inna muqinun, baru tahu. Baru yakin masa ni. Yakin dah wahai Allah, yakin dah. Allah kata lagi walau syi'na
la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh bagi aja hidayah pada semua orang. Ha? Walakin haqqal qawlu minni. Tapi Allah kata hari ni dah buat keputusan dah. Tak ada dah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku isikan neraka Jahannam dari kalangan jin dan juga manusia. Allahu Akbar. Baik. Jadi, oleh sebab itu kita katakan itu golongan yang engkar di dunia ni. Manakala golongan yang wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Pada hari akhirat nanti golongan yang beruntung yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia, orang yang beriman dan beramal soleh. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka yang fasik, mereka yang berdosa ni, Allah sebut tentang golongan yang memang beruntung di hari akhirat. Dan inilah kita harap orang yang berada di majlis-majlis ilmu, walaupun kita katakan majlis ilmu tersebut adalah pengulangan semata-mata. Majlis ilmu tersebut hanya mengulang benda-benda yang pernah diulang. Ustaz tu dah sebut benda tu. Dan ustaz yang datang malam ni pun sebut benda yang sama. Ustaz malam esok pun benda yang sama. Syurga neraka juga ada sebutnya. Dan ustaz-ustaz tu sampailah apa nama ni, kita pun dah tak datang dah, tutup mata. Itulah yang diulangnya. Ha? Bahkan kita masa kita kecil pun, itulah juga yang kita dengar kat kampung-kampung. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Benda syurga, neraka, amal soleh. Tak? Dosa, pahala. Itu je lah yang disebut. Ya itu. Baik. Oleh sebab itu kita katakan apa dia? Golongan yang kita katakan beriman dan beramal soleh. Kita berada dalam majlis ilmu ini. Inilah bukti kita nak menyusuri jalan-jalan ke syurga. Moga-moga Allah mudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan-jalan yang disebut oleh Nabi SAW ini. Amin. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, oleh sebab itu kita nak sebut bahawa perancangan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita, hasil yang akan kita nikmati setelah kita berjuang berhabis-habisan di dunia ini, maka hasilnya adalah di akhirat. Dan akhirat itu cukup dekat dengan kita. Kita semua tahu, kematian ni cukup dekat dengan kita. Kematian tak pernah lewat, kita tahu. Kematian ni tak pernah lewat sedikit, tak pernah lewat walaupun sesaat dan sebagainya. Itu semua kita tahu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada rukuk yang berikutnya, rukuk yang ketiga dalam surah ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi hubung kait umat Islam dengan Nabi Musa alaihissalam. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Musa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami telah pernah berikan kepada Nabi Musa kitab, iaitu Taurat. Maka janganlah kalian dalam keadaan ragu-ragu tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami jadikannya hudan, petunjuk kepada Bani Israel. Kami jadikan kitab Taurat sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kerana Nabi Musa alaihissalam ini antara nabi yang sinonim dengan kita dari aspek apa dia? Umat, perangai-perangai yang ada pada umat Nabi Musa alaihissalam, iaitu Yahudi, kemungkinan akan berlaku kepada umat Islam. Kepada kita lah. Kemungkinan akan berlaku kepada kita. Baik. Oleh kerana hebatnya Nabi Musa AS berdepan dengan umat, antaranya apa dia? Berdepan dengan umat yang cerdik. Ahli bijak pandai. Maka kita, zaman kita Nabi SAW ni, zaman umat Nabi SAW pun, kita ni teknologi ni zaman kita. Tidak. Zaman sebelum daripada ni mungkin kita belajar teknologi tak macam zaman kita. Bahkan kalau kita ukur zaman kita kanak-kanak dulu dengan teknologi zaman sekarang, jauh beza ni. Ya kan? Apatah lagi dengan umat Nabi Musa AS. Umat Nabi Musa dikurniakan kecerdikan. Kecerdikan, ilmu. Baik. Begitu juga kita sekarang ni ada kecerdikan.
Dan dengan kecerdikan itulah umat Nabi Musa lawan Nabi Musa AS. Maka kita pada zaman kita ni, dengan kecerdikan otak kita ni, kadang-kadang luar kotak pemikiran agama. Luar daripada ruang lingkup agama kita punya pemikiran. Menyebabkan kita katakan apa dia? Agama tu adalah amalan masing-masing. Nah, tu dia. Kita ni jangan duk jaga tepi kain orang. Orang nak semayang-semayang, itu dia punya kerohanian dia dengan Tuhan. Ada ke tidak pemikiran begitu? Ada. Ramai. Dan menusuk masuk ke dalam otak dan pemikiran anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimati Allah SWT, itu antara persamaan. Dan Allah SWT sebut Nabi Musa AS dikurniakan kitab Taurat sebagai rujukan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita Al-Quran sebagai petunjuk. Walaupun umat tu cerdik, umat dia cerdik, tapi Allah kata cerdik dia perlu dipandu oleh kitab Al-Quran, kitab daripada langit, panduan daripada langit. Bagaimana kita sekarang ni, umat kita, umat Nabi SAW cerdik, tapi perlu kepada panduan kitab Al-Quran lagi. Tak boleh lari daripada tu, tak boleh lari. Walaupun cerdik macam mana, hebat macam mana, dia panggil perancangan dia dalam pentadbiran macam mana pun, tetap dipandu oleh panduan wahyu. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Para Bani Israel ni, kata Nabi SAW, dipimpin oleh para Nabi. Sebab itulah kita tengok pada zaman Nabi SAW wafat. Tengok sikit lagi. Pada zaman Nabi SAW wafat, siapa yang dilantik? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tu hebat kok mana? Walaupun Nabi SAW sebut dalam mimpi Nabi, Nabi tengok Abu Bakar ni dia ambil satu cedok aja air daripada telaga. Sedangkan Umar ni berkali-kali dia cedok daripada air telaga bagi minum kepada orang. Menunjukkan kata Nabi, Abu Bakar lemah pentadbiran dia. Dari segi pentadbiran dia tak sama dengan Umar bin Khattab. Tetapi Nabi SAW tetap appoint, dia panggil Nabi SAW Abu Bakar jadi pemimpin pertama menggantikan Nabi. Kenapa tidak Abu Ubaidah Al-Jarrah? Kenapa tidak Umar bin Khattab? Kenapa? Sedangkan Umar, kata Nabi, dia banyak manfaat kepada umat Islam. Patutnya Umar dulu. Kenapa? Kerana keilmuan dan juga keimanan Abu Bakar tu. Kalau nak kira cerdik orang lain lagi. Tapi Abu Bakar yang dipilih. Kenapa? Bukanlah bermakna dia memang tak tahu langsung bab pentadbiran. Itu tidak. Nah, tapi nak sebut ilmu agama itu sendiri mampu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajar kepada kamu. Itu utama, ilham dia untuk mentadbir. Ilham untuk mentadbir agama sebagai panduan dia. Kalaulah mungkinlah kita katakan, dari sekarang ni perancangan perlu kepada orang yang bijak. Orang agama ni tak apa, baca doa je. Dah, tahlil-tahlil kita panggil lah dia. Baca-baca doa, lepas tu kita ajaklah artis-artis tu untuk berhibur. Tak apalah pelajar tahfiz, tengok je lah. Pelajar tahfiz pun kena hiburan juga. Ya tak? Ada begitu. Ada orang pemikiran begitu. Teruk benar kan? Baik. Sebab itulah perlu kepada agama dulu duduk di depan. Baik. Oleh sebab itu, Allah SWT sebut, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dengan sebab perintah daripada kami apabila mereka bersabar di atas perintah-perintah agama. Maknanya perintah agama itu dulu. Barulah mereka itu dilantik pemimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang ni orang lain jadi pemimpin yang tidak ada agama, adakah kita katakan boleh dikira? Ya, sekiranya dia ada pemikiran tentang agama. Dia ada pemikiran tentang agama. Dia panggil apa nama ni? Input agama. Dia ada kerohanian dalam diri dia. Maka, ya, boleh dijadikan pemimpin. Tetapi, dia punya pandangan dia tetap dahulukan agama. Itu. Walaupun dia tu bukan di kalangan orang faqih, orang alim ulama. Tetapi dia faham tentang agama. Dia faham batas-batas agama. Yang itu pun insya-Allah boleh dijadikan pemimpin. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Selama mana dia yakin dengan apa dia? Dengan kita punya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin muslimat mati Allah. Setakat itu kita punya perbincangan. Motivasi kita yang ketiga, iaitu pemimpin yang kita nak lantik perlu memenuhi dan juga memahami
agama supaya pentadbiran dia menjadi lancar. Begitu juga dalam kehidupan kita, dahulukan agama berbanding dengan yang lain, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.